Okey, segmen perspektif pertanian dan agri makanan kita bawakan pada hari ini. Segmen terakhir di Rampai Pagi, program pensijilan Brunei Pesticide Free. Free ya, bersama dengan Yang Mulia Tuan Muhammad Raihan bin Haji Abdul Rahman dan juga Yang Mulia Puan Safiqah binti Abdul Salam sudah pun bersedia kita pada hari ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga seperti yang dikongsikan tadi bersama dengan Yang Mulia Puan Safiqah binti Abdul Salam. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa khabar Puan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Baik, telah pun dijelaskan seperti tadi oleh Nisa ya mengenai dengan tajuk kita ni pada hari ini. Jadi soalan pertama yang dapat diajukan. Soalan pertama kita ingin tanyakan ni kepada Tuan Raihan ya. Mungkin Tuan dapat terangkan apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan program persijilan BPF ataupun Brunei Pesticide Free. Silakan. Okey. Baik, terima kasih Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Rampai Pagi kerana berkesedia untuk memberikan peluang kepada Jabatan Pertanian dan Agri Makanan untuk memberiahkan lagi mengenai salah satu program di bawah Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, iaitu program pensijilan Brunei Pesticide Free. So Brunei Pesticide Free ini adalah salah satu program pensijilan di bawah Jabatan Pertanian dan Agri Makanan. So program ini ia menumpukan kepada pengeluaran hasil ladang yang bebas dari menggunakan penggunaan racun pertanian kimia, bermula daripada proses menyemai iaitu germination sehingga tahap rawatan lepas tuai. So racun kimia dalam konteks pensijilan BPF ini merujuk kepada bahan kimia yang digunakan untuk membunuh ataupun memusnahkan ataupun menghalau musuh perosak tanaman termasuk serangga, haiwan perosak, penyakit, rumpai dan sebagainya. Okay. Dan juga mungkin dapat dikongsikan Tuan objektif dalam program ini diperkenalkan bagi negara Brunei Darussalam. Okey. So program ini ia bertujuan untuk menyediakan kira satu sistem pensijilan dan pemantauan yang telus serta berintegriti bagi menjamin pematuhan pengusaha terhadap garis panduan yang telah ditetapkan. Menerusi program ini, pengiktirafan dapat diberikan kepada ladang yang mengamalkan perladangan tanpa penggunaan racun perosak tanaman. Dan tujuan seterusnya juga adalah untuk menyeragamkan piawaian pengeluaran bebas racun perosak terutama di peringkat nasional. Dan seterusnya adalah untuk menggalakkan amalan pertanian yang selamat, bertanggungjawab dan juga mampan, termasuk pengurusan ladang yang lebih bersistematik serta mesra alam. Di samping itu juga, inisiatif ini ia menyokong agenda keselamatan makanan negara dengan meningkatkan keyakinan terhadap kualiti hasil pertanian tempatan. Dan secara tidak langsung, ia turut bertujuan meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian tempatan melalui pengiktirafan rasmi yang boleh digunakan dalam pemasaran. Baik, itulah ya sedikit pengungsian ataupun pembuka kata kita ni pada tajuk kita pada hari ini. Kita seterusnya bersama dengan Yang Mulia Puan Safiqah ya. Betul. Mungkin dapat Puan kongsikan kelebihan bagi mereka yang mendapatkan pensijilan Brunei Pesticide Free ini Puan. Okey, kelebihan pensijilan Brunei Pesticide Free ini ia boleh terbahagi kepada dua. Satu kepada pengguna dan satu lagi kepada peladang ataupun pengusaha. Jadi kelebihan kepada pengguna ni, pensijilan ini ia memberikan jaminan bahawa hasil pertanian yang dibeli dan dimakan ini ia adalah dihasilkan tanpa penggunaan racun perosak sintetik ataupun racun perosak kimia. Jadi ini secara langsung akan membantu mengurangkan risiko pendedahan kepada sisa bahan kimia yang boleh memberi kesan negatif kepada kesihatan dalam jangka panjang. Selain itu, logo pensijilan ini ia juga dapat meningkatkan keyakinan pengguna terhadap kualiti dan keselamatan produk tempatan. Jadi sekaligus menggalakkan pilihan makanan yang lebih sihat dan selamat untuk keluarga lah. Dan yang kedua, ia memberi kelebihan kepada peladang atau pengusaha. Bagaimana macam pensijilan ini ia berfungsi memberi sebagai satu bentuk pengiktirafan rasmi terhadap amalan pertanian yang selamat dan bertanggungjawab. Jadi pensijilan ini berperanan sebagai bukti kualiti dan jaminan keselamatan makanan yang menjadikan produk mereka ini lebih dipercayai oleh pengguna.
di samping memberi kelebihan daya saing dalam pasaran tempatan. Di samping itu, keperluan pematuhan kepada garis panduan dan rekod ladang membantu petani menguruskan ladang secara lebih sistematik serta melindungi kesihatan petani dan pekerja ladang daripada pendedahan bahan kimia pertanian. Baik, jadi sebetulnya ini memang antara kelebihan lah seperti yang dikongsikan oleh Puan Sabikah tadi bagi para peladang ataupun orang ramai yang ingin gunakan cara lain. Itulah boleh mendapatkan pensijilan Brunei Pesticide Free BPF ini, jadi memberikan rasa senang hati lah terutama sekali pada pengguna atau pembeli. Jadi rasa percaya itu walaupun orang racun sintetik itu digunakan secara berleluasa, tapi kalau ia mengikut secara piawaian yang telah ditetapkan mungkin tadi itu masih hanya orang ada stigma dengan perkataan racun lah. Jadi ini memberikan orang rasa lebih kesenang hati dan keselamatan yang lebih terpercayai. Jadi ingin ditanyakan lagi pada Puan Sabikah, siapa antara pihak yang menjadi sasaran utama ni Puan bagi permohonan pensijilan ini? Okey, penumpuan akan diberikan kepada voluntary adoption dan juga kesedaran kepada pengusaha sendiri. Jadi maksudnya di sini pengusaha diberi kebebasan untuk menerima dan mengamalkan pensijilan Brunei Pesticide Free ataupun BPF ini secara sukarela. Jadi pendekatan ini menggalakkan komitmen dari pengusaha itu sendiri yang memilih untuk meningkatkan standard amalan pertanian mereka. Jadi pada masa yang sama, usaha meningkatkan kesedaran dalam kalangan pengusaha akan memberi pemahaman yang lebih jelas tentang manfaat BPF, seperti peluang pasaran yang lebih luas. Dan apabila pengusaha ataupun apabila pengusaha itu sedar tentang kelebihan ini, mereka akan lebih cenderung untuk menyertai program ini secara aktif dan konsisten, sekaligus menyokong perkembangan sektor pertanian yang lebih selamat dan berkualiti. Baik, sebenarnya tadi telah pun dikongsikan mengenai dengan Brunei Pesticide Free ini. Kita maklum ia berkaitan dengan sayur ataupun buah-buahan. Jadi kita ingin mengetahui lagi lebih jelas skop bagi pensijilan BPF ini, Puan. Okay, jadi skop pensijilan ini ia meliputi komoditi seperti yang Tuan katakan tadi, sayur, buah dan juga termasuk pelbagai tanaman, padi, floriculture dan produk hiliran tanaman. Tetapi pada masa ini BPF memfokuskan dahulu kepada komoditi sayur, buah dan pelbagai tanaman. Baik, bolehlah. Okey, ke soalan seterusnya ingin ditanyakan ni kepada Tuan Raihan, mungkin dapat dikongsikan apakah antara risiko dan akibat daripada penggunaan racun kimia pertanian sintetik yang berlebihan. Okey, baik. Sebelum saya menerangkan tentang risiko, ada baiknya saya menerangkan apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan penggunaan racun kimia pertanian sintetik yang berlebihan. So, penggunaan racun kimia pertanian sintetik yang berlebihan ini, ia merujuk kepada di mana racun kimia itu digunakan melebihi kadar yang disyorkan, ataupun ia terlalu kerap digunakan melebihi keperluan tanaman untuk pertumbuhan ataupun kawalan perosak. So konteks ini termasuk satu, ia menyembur racun itu dengan dos yang lebih tinggi daripada panduan label botol racun yang ditetapkan, ataupun ia mengulang semburan lebih kerap daripada jadual yang disyorkan, iaitu tempoh mengulang semburan tu, ataupun menggunakan jenis racun yang tidak sesuai untuk jenis tanaman ataupun keadaan persekitaran tu. So berbalik kepada risiko tadi, actually terdapat 3 jenis risiko yang akibat daripada menggunakan racun kimia yang berlebihan, iaitu satu, risiko kesihatan. So pendedahan kepada racun kimia ni sama ada pendedahan kepada pengendali ataupun operator racun itu, ataupun pendedahan melalui makanan yang tercemar dengan racun, ia boleh menjejaskan kesihatan manusia. Dan seterusnya kesan kepada alam sekitar. So penggunaan racun kimia ni, ia kalau ia secara berlebihan ataupun tidak teratur, ia boleh mencemarkan tanah, air dan udara, serta membahayakan hidupan liar dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Ia membunuh organisma bukan sasaran ataupun dipanggil dalam pertanian non-target organism ataupun natural enemy dan pollinator. So ketiga-tiga ni ia sebenarnya tidak berbahaya kepada tanaman, tapi ia bermanfaat. So kalau kita ni menggunakan racun itu secara berlebihan, yang bermanfaat ni pun ikut mati juga ataupun kena bunuh melalui penggunaan racun inilah. Dan yang last sekali, kerintangan.
So penggunaan racun kimia ni kalau ia berlebihan, ia boleh menyebabkan perosak musuh perosak itulah ia menjadi rintang ataupun kebal dan memerlukan bahan kimia yang lebih toksik untuk pengawalan. Ya, macam kena pergi vaksin lah dorang ni. Betul. Yang makin kuat. Yang makin kuat dengan racun berkenaan. Baik, telah dijelaskan mengenai dengan kekurangan ataupun keburukan dengan penggunaan racun kimia berkenaan. Bagaimana pula Puan, Tuan ya sebetulnya mengungsikan sedikit kelebihan bagi tanaman yang tidak menggunakan racun langsung. Okey. So actually ada beberapa manfaat yang dapat diperolehi dari amalan penanaman bebas racun kimia ataupun pesticide free ni. So yang pertama adalah manfaat kesihatan. So peladangan bebas racun kimia pertanian ia dapat mengurangkan pendedahan manusia terhadap bahan kimia yang berbahaya sama ada bagi penguasa pertanian, pekerja ladang ataupun pengguna. So produk yang dihasilkan ini adalah lebih selamat untuk dimakan kerana ia tidak mengandungi residu racun sintetik dan sekaligus mengurangkan risiko penyakit yang berkaitan dengan bahan kimia. Ini juga menyokong gaya hidup sihat dan meningkatkan keyakinan pengguna terhadap keselamatan makanan tempatan. So yang kedua, manfaatnya adalah untuk perlindungan alam sekitar. So pendekatan bebas racun kimia ni ia membantu mengekalkan kesihatan tanah kerana bahan kimia sintetik boleh menjejaskan mikroorganisma seperti yang saya sebutkan tadi, mikroorganisma yang penting dalam tanah yang menyokong kesuburan semula jadi. Ia juga meningkatkan kualiti air dengan mengurangkan pencemaran dari sisa racun yang meresap ke sungai ataupun air bawah tanah. So selain daripada itu, peladangan bebas racun ini juga menyumbang kepada pemeliharaan biodiversiti termasuk serangga, burung dan flora lain yang penting untuk ekosistem ladang yang seimbang. Dan seterusnya, kelebihan ekonomi So permintaan pasaran untuk produk organik ataupun bebas racun ini semakin meningkat baik di peringkat domestik maupun di antarabangsa. Pensijilan dan penghasilan produk bebas racun ini membuka peluang kira untuk mendapatkan harga premium dan memperluas pasaran. Ini memberi manfaat ekonomi kepada pengusaha pertanian kerana produk mereka ini lebih berdaya saing dan dihargai oleh pengguna yang mementingkan kualiti dan keselamatan makanan. Dan yang terakhir sekali adalah manfaat kemampanan. So peladangan bebas racun ini ia menyokong produktiviti pertanian jangka masa panjang kerana amalan ini dapat mengekalkan kesuburan tanah dan mengurangkan degradasi sumber semula jadi. Ia juga memupuk amalan pertanian lestari yang dapat menjamin bekalan makanan berterusan untuk generasi yang akan datang sambil memastikan pemeliharaan sumber alam seperti air, tanah dan biodiversiti. Okey, telah dikongsikan tadi antara manfaat perladangan yang bebas racun kimia. Memang semua ini paling terakhir bagi tani sebagai pengguna pembeli itulah merasa yakinlah dengan produk-produk yang kita ni beli itu. Kita ni walaupun niatnya kan mau makanan sehat. Kita ni kan mau beli sayur, kan mau banyakkan makan sayur, mau banyakkan makan buah-buahan. Tetapi dengan tahap kesedaran yang sudah makin meningkat pada ketika ini, dari mana datangnya hasil yang kita ni beli itu, itulah yang kita inginkan. Dan ada juga setengah kita ni yang gemar untuk makan secara lebih raw. Tidak menyucinya, terus dimakan saja dengan secara berkenaan. Dan ini boleh menyebabkan bahaya kepada diri kita ni, terutama sekali seperti dikongsikan oleh tuan tadi di mana ianya mungkin ada lagi residu ataupun lebihan-lebihan racun berkenaan. Baik, tertarik juga rasanya bagi peladang-peladang kita ni khususnya untuk mendapatkan permohonan bagi pesticide free ini. Mungkin dapat dijelaskan oleh Puan Sabika. Okay, jadi tata cara permohonan pensijilan Brunei Pesticide Free ini, borang permohonan bolehlah diambil di Pusat Perkhidmatan Latihan Lepas Tuai di Tunku. Jadi borang yang lengkap, proses bermula dengan penerimaan borang permohonan yang lengkap daripada pemohon. Jadi hanya borang yang lengkap sahaja yang akan diproses ke peringkat seterusnya. Jadi seterusnya permohonan ini akan melalui proses penilaian permohonan dan pra-audit yang dijalankan oleh Urustia Brunei Pesticide Free. Jadi pada peringkat ini semua dokumen, amalan ladang dan pematuhan asas akan disemak. Selepas itu, sekiranya permohonan memenuhi keperluan awal, audit ladang akan diadakan secara berjadual.
Jadi audit ini ia bertujuan menilai amalan pertanian di ladang secara fizikal. Jadi sekiranya ladang tidak lulus, pemohon perlu membuat penambahbaikan sebelum boleh dipertimbangkan untuk mendapat pensijilan ini. Tapi jika ladang lulus, proses akan diteruskan ke peringkat seterusnya. Jadi peringkat seterusnya ni pengambilan sampel di ladang akan diadakan bagi tujuan pemeriksaan MRL ataupun Maximum Residual Limit. Jadi sekiranya keputusan ujian tidak lulus, ladang tidak akan diiktiraf. Dan lagi sekali, tindakan pembetulan perlu diambil. Jadi sesudah lulus nanti semua barulah ladang akan layak untuk pengiktirafan. Itu antara tata cara untuk permohonan dan prosedur bagi pensijilan Brunei Pesticide Free ya, Puan. Jadi ingin diketahui bagaimana pula tata caranya untuk pengambilan sampel ni, Puan. Seperti yang dikatakan tadi, sampel bagi pemeriksaan MRL. Okay. Jadi pertama sekali pengambilan sampel akan dijalankan di ladang oleh pihak Jabatan Pertanian dan Agri Makanan mengikut prosedur dan kaedah yang telah ditetapkan. Jadi seterusnya sampel tersebut akan dihantar ke Makmal DSS ataupun Department of Scientific Services untuk tujuan analisis. Dan proses penghantaran ini ia perlu dihadiri sendiri oleh pihak peladang. Kemudian keputusan Makmal akan dikeluarkan dan setelah pemeriksaan MRL itu selesai dijalankan. Jadi sekiranya keputusan itu lulus, menunjukkan yang hasil ladang langsung tidak mempunyai residu racun, ladang akan boleh diiktiraf. Tetapi perlu ditekankan bahawa keputusan pemeriksaan MRL ini akan dinilai bersama dengan dapatan audit ladang yang tadi. Jadi pengiktirafan ini hanya akan diberikan kepada ladang yang lulus kedua-dua penilaian, iaitu audit ladang dan pemeriksaan MRL. Jadi jika sudah lulus, ladang akan diiktiraf bagi tempoh 3 tahun. Baik Tuan, seperti kita maklum program ini mengatakan tadi ya tidak menggunakan pestisida itu sendiri ataupun racun kimia itu sendiri. Tapi bagaimana bagi peladang ini untuk mengurangkan ataupun mengelakkan daripada serangan perosak? Mungkin ada alternatifnya yang lain, Tuan. Okey, baik. So ladang Brunei Pesticide Free ini sebenarnya lurus ia anda disuruh untuk memakai racun perosak sintetik tapi mereka ni digalakkan untuk memakai ataupun menggunakan bahan kawalan alternatif, iaitu dengan short formnya BKA. So BKA ni ada beberapa contoh seperti kawalan biological, fizikal dan kultural. So kawalan biological yang pertama iaitu penggunaan organisma hidup ataupun semula jadi untuk mengawal musuh perosak. Manakala kawalan fizikal pula adalah penggunaan teknik mekanikal seperti perangkap. Dan seterusnya yang ketiga, kawalan kultura merupakan penggunaan amalan pertanian yang baik. Okey. Okey, artinya kita hanya melihat food chain, betul Tuan? Siapa pemangsa, siapa pemusuhnya, macam mana? Lurus. Okey. Secara holistik lah. Seperti dikongsikan juga melalui CCTV audio sebentar tadi ya. Baik, itu seterusnya. Untuk seterusnya mungkin dapat diberikan Tuan contoh-contoh kawalan biological ni. Okey. So contoh-contoh kawalan biological ni ia boleh dikategorikan kepada 4 iaitu satu mikrob, iaitu penggunaan organisma mikro hidup yang telah diformulasi bagi membolehkannya untuk disembur ke atas tanaman, which is ia serupa dengan kaedah penyemburan racun kimia juga seperti lazimnya. So ini disebut sebagai microbial control agent ataupun MCA. Ia merangkumi jenis bakteria, kulat ataupun fungi, protozoa dan virus yang bertindak dengan menyerang secara antagonistik which is bertentangan musuh perosak tanaman, which is ini termasuk juga organisma penyebab penyakit tanaman. So MCA ni ia berfungsi sebagai musuh semula jadi kepada perosak tanaman dan juga digunakan sebagai alternatif yang lebih selamat berbanding dengan racun kimia. Pasalnya ia membantu untuk melindungi tanaman tanpa memberi kesan buruk kepada manusia dan alam sekitar. Yang kedua, seperti dapat dilihat, mikrobial ni penggunaan mangsa pemusuh semula jadi, which is natural enemy. Ia diternak and then dihasilkan secara skala besar. Dan ia ni akan dilepaskan dan ia akan memakan musuh perosak tanaman, menyerang tanaman pertanian, tanaman berkenaan.
Okey, seperti yang dapat dilihat dari gambar di TV kita, itu kira natural anemia. Natural anemia ni kira gambar yang dapat di Brunei lah. So natural anemia ni kira ia digunakan ia antara pemangsa yang dijumpai di ladang padi seperti nandong dan labah ni. So ia memakan perosak ni lah. So seterusnya kawalan biologikal lah, which is semiokimia. Kawalan semiokimia ni ia merupakan seperti contoh pheromones ataupun pheromones. So perangkat feromona ni ia digunakan sebagai pemikat bagi mengawal serangan lalat buah. So yang dapat dilihat dari TV itu, kira ia feromona tu kira disimpan dalam botol. So ia akan dapat memikat lalat buah. So lalat buah ni akan masuk dalam itu lah. Kira memerangkap ia dalam itu. Faham. Then seterusnya kawalan biologikal jenis ekstrak bahan semula jadi ataupun natural product seperti neem oil ataupun garlic oil yang dapat dilihat dari gambar itu. So ini di antara natural product yang dapat digunakan lah di ladang itu. Dan seterusnya serangga pemangsa perosak tanaman yang pernah direkodkan di negara Brunei Darussalam, which is ada yang pemangsa ataupun parasit. So kalau pemangsa ni ia caranya mengontrol is ia memakan dan memburu serangga perosak tanaman. Manakala kalau parasit ini atau parasitoid ia akan bertelur di atas ataupun di dalam badan telur serangga perosak tanaman. Dan ini ia parasit ni sebenarnya ia indah basah lah, ia damit saja. Indah macam lalat biasa, ia macam damit lah. So yang ini dia namakan parasit lah. Cara mengawalnya pun lain juga. And then seterusnya itulah tadi. Banyaklah ya, lagi ya. Alhamdulillah ya. Telah pun dikongsikan dan juga jenis-jenis binatang-binatang perosak ini dan juga bagaimana cara untuk menanganinya secara semula jadi. Mungkin tuan dapat mengongsikan mengenai dengan contoh kawalan fizikal pula. Okey. So kawalan fizikal ni ia ada banyak contoh dia termasuk penggunaan seperti jaring ataupun netting, perangkap lampu, dinding penghalang ataupun menggunakan telinting menggunakan bunyi. So bunyi itu ia dapat menghalau perosak lah. Okey. Dan seterusnya tuan? Mengenai dengan yang kita dapat saksikan kawalan kultura. Bagaimana? So kawalan kultura ni ia actually adalah merujuk kepada amalan untuk mencegah ataupun mengurangkan kerosakan tanaman. So amalan kultura ni ia boleh dimasukkan dalam langkah pencegahan. So aktiviti ni kira ia bertujuan untuk memastikan tanaman itu kira mengelak ataupun menentang dan melambatkan instruksinya dengan perosak. So contoh-contohnya macam contoh yang disebutkan tadi, penggilingan tanaman, penanaman strategik dan juga berhenti rintang serta menggunakan tanaman memerangkap ataupun trap crop. Okey. Baik, cukup jelas juga dengan perkongsian tersebut, semoga bermanfaat. Namun tuan dan juga puan minta maaf kita ucapkanlah ya kerana masa tidak dapat kita ni teruskan lagi. Jadi terus bersama dengan puan Sabikah mungkin dapat mengongsikan jika ada sebarang pertanyaan siapa perlu dihubungi. Okey, jika ada sebarang pertanyaan bolehlah berhubung terus dengan urus Setia Brunei Pesticide Free melalui email pesticide.free@agriculture.gov.bn. Okey. Jadi ribuan terima kasih mengucapkan kepada Tuan Raihan dan Puan Sabikah datang ke studio Rampai Pagi pada hari ini mengongsikan tentang pensijilan Brunei Pesticide Free ni. InsyaAllah kalau ada masa kelapangan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.